Sudah dipukal, baung di lembah, sayanya terlepas di jala. Madah diungkap dan dipersembah. Dengan bismillah, saya pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahaskan elemen-elemen dalam aspirasi murid dan kesannya terhadap pembentukan sasiah guru cemerlang. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, suka untuk saya perkenalkan diri saya. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Ahmad Hamidi bin Muhammad Zain dari kelas BMA. Pengenalan. Sistem pendidikan di Malaysia ini bermatlamat untuk memastikan setiap pelajar-pelajar khususnya di Malaysia ini untuk mencapai potensi maksima. Sebagai contoh, dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Semua pihak haruslah bekerjasama untuk mencapai aspirasi yang diharapkan, seperti pihak kerajaan, pihak ibu bapa, pihak guru dan sebagainya. Terdapat 6 aspirasi murid. Tugasan saya ini, saya memilih 2 elemen, iaitu kemahiran memimpin dan etika dan kerohanian. Kemahiran memimpin ini adalah penglibatan pelajar sebagai pemimpin atau bekerja dalam kumpulan. Sebagai contoh, di sekolah, guru boleh melatih pelajar ada sifat kepimpinan melalui melantik pelajar itu terlibat di dalam persatuan, organisasi dan sebagainya. Sebagai contoh, guru boleh melantik pelajar itu menjadi sebagai ketua kelas ataupun menjadi pengawas sekolah. Disebabkan lantikan ini, pelajar itu akan ada sifat tanggungjawab. Sebagai contoh, jika pelajar itu terlibat dengan pengawas sekolah, pelajar ini mesti ada disiplin dalam diri mereka. Sebagai contoh, pelajar ini dia akan hadir awal ke sekolah. Dia tidak akan ponteng. Sebab apa? Sebab sebagai pengawas sekolah, dia perlu tunjuk contoh kepada pelajar-pelajar yang lain. Bukan itu sahaja, dengan menjadi pengawas ini, pihak sekolah boleh juga mewajibkan pengawas sekolah menyertai kem kepimpinan. Apabila adanya kem kepimpinan ini, kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang lasak untuk melatih pelajar ini supaya lebih lasak dan berjiwa kental. Contohnya, kita sediakan latihan-latihan yang melibatkan fizikal dan mental, seperti berkayak di atas air, ataupun menerokai hutan dan sebagainya. Terdapat 4 unsur di dalam konteks pendidikan. Sebagai contoh, keusahawanan. Guru ini dia boleh melatih pelajar dia untuk ada sifat keusahawanan dalam memimpin. Sebagaimana kita mengetahui, ciri keusahawanan ialah adanya sifat kreatif, mempunyai imajinasi yang tinggi dan mampu membuat perubahan. Sebagai contoh, pelajar ini boleh menyertai kelab keusahawanan di sekolah. Pelajar ini boleh menjual. Yang kedua, kecerdasan emosi. Sebagaimana kita mengetahui bahawasanya pendidikan Malaysia ini bukan sahaja memfokuskan kepada akademik semata-mata, tetapi juga memfokuskan kepada emosi kita. Sebab apa? Sebab pentingnya emosi ini supaya bersiap sedia untuk ketika bekerja pada masa hadapan. Mana kita melihat rakyat Malaysia ramai yang cemerlang di dalam akademik, tapi tidak mampu mengawal emosinya ketika mana bekerja. Yang ketiga adalah berdaya tahan. Pelajar ini dia boleh tahan kekuatan mentalnya, persediaan untuk menghadapi alam kerja. Sebagai contoh, di sekolah ini
sepatutnya bukan sahaja memfokuskan kepada akademik, tetapi boleh juga melatih untuk persiapan menghadapi alam kerjaya. Kadang-kadang ramai dalam kalangan kita apabila masuk di alam kerjaya, dia tidak tahan dengan tekanan yang diberi oleh ketua mereka ataupun bos. Oleh itu, dia ambil keputusan yang singkat tanpa memikirkan untuk meletak jawatan. Tetapi kalau kita melihat kepada segi akademik, pelajar ini dia ada segi akademik yang cemerlang, tetapi dia tiada daya tahan itu. Yang keempat adalah keterampilan komunikasi. Guru ini dia berperanan untuk melatih pelajar ini supaya ada sifat komunikasi yang baik. Contohnya guru hendaklah melatih pelajar ini supaya dapat berkomunikasi dengan baik. Contohnya dia panggil pelajar dia untuk sentiasa bercakap di hadapan, untuk melatih pelajar dia ini buang sifat malu dan berani untuk tampil di khalayak ramai. Dan pelajar ini juga dapat bercakap fasih dan tanpa gemetar walaupun bercakap di hadapan. Yang kedua itu etika dan kerohanian. Kerohanian adalah pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya, bukan setakat belajar sahaja tetapi tidak amal. Misalnya, guru ini hendaklah melatih pelajar ini dengan pegangan agama yang kuat. Ini adalah tugas guru pendidikan Islam untuk melatih pelajar dia ini supaya kuat rohani. Contohnya, guru pendidikan Islam hendaklah memastikan pelajar mereka ini mampu untuk solat dengan betul, mampu mengambil wuduk dengan betul, mampu berpuasa dengan betul, ada kefahaman asas tentang haji, ada kefahaman asas tentang zakat, ada kefahaman tentang untuk bagaimana untuk membaca Al-Quran. Itu adalah tugas guru pendidikan Islam di sekolah. Yang kedua, integriti. Contohnya mempunyai keberanian, disiplin dan semangat melakukan perkara yang betul. Kita hendaklah melatih pelajar kita ini supaya ada disiplin yang kuat. Sebagai contoh, apabila pelajar itu melakukan kesilapan, seorang guru hendaklah mengambil tindakan yang tegas. Contohnya, pelajar ini berambut panjang ataupun membawa telefon ke sekolah, guru hendaklah mengambil tindakan yang tegas. Kesannya, pelajar ini akan berhati-hati dan tidak akan mengulangi kesilapan yang sama pada masa yang akan datang. Kesannya, pelajar ini dia akan berdisiplin, datang ke sekolah dengan etika yang telah ditetapkan, berambut pendek, tidak membawa telefon ke sekolah, tidak membawa rokok dan vape ke sekolah. Apabila guru melatih dengan sebegini, pelajar ini dia akan automatik disiplin. Akhir sekali ialah tanggungjawab sivik. Contohnya, guru hendaklah melatih pelajar dia untuk ambil berat terhadap insan yang lain. Contohnya, pesan kepada pelajar-pelajar dia apabila melihat orang tua melintas jalan, hendaklah dia bantu tu. Apa kesan kemahiran memimpin terhadap pembentukan sasiah guru cemerlang? Akan bersifat demokrasi. Contohnya, guru ini haruslah tidak diskriminasi ataupun bersikap tidak adil. Contohnya, adil tanpa mengira latar belakang, sama ada pelajar itu anak kaya, anak miskin, ataupun anak itu anak kawan dia dan sebagainya. Dia perlu layan sama rata. Kesan kerohanian terhadap pembentukan sasiah guru cemerlang adalah guru ini akan mengamal budaya kerja yang cemerlang. Contohnya, sebagaimana dia menasihati pelajar dia supaya etika dan integriti, guru ini juga akan memperhati etika kerja dan sifat integriti. Dan guru ini akan sentiasa mempunyai sasiah cemerlang sebagaimana dia nak pelajar dia ada sasiah cemerlang juga. Rumusan aspirasi murid ini adalah penting untuk melahirkan pelajar yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kesan daripada aspirasi ini, negara kita akan dapat melahirkan pelapis pemimpin yang hebat.